Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama-sama dalam tadabbur 30 juzuk Al-Quranul Karim, yang mana pada kali ini saya akan berkongsi maklumat berkenaan dengan sinopsis juzuk yang terakhir, iaitu juzuk yang ke-30. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati sekalian, juzuk yang ke-30 ini, jika kita merujuk di dalam Al-Quranul Karim, ia terletak pada muka surat 582 sehingga muka surat 604. Kemudian, apakah surah-surah yang membentuk menjadi juzuk yang ke-30 ini? Juzuk yang ke-30 ini sebenarnya dia mengandungi semua sekali ada 37 surah. Surah yang pertama adalah surah An-Naba. Bermakna surah yang juzuk yang ke-30 ini sebenarnya dia bermula pada surah yang ke-78, iaitu surah An-Naba, dan dia berakhir pada surah yang ke-114, iaitu surah An-Nas. Jika kita hitung kesemua sekali jumlah surah yang membentuk juzuk yang ke-30 ini ada 37 surah. Yang mana surah yang pertama adalah surah An-Naba, dan surah yang terakhir adalah surah An-Nas, seperti mana yang telah pun saya sebutkan pada peringkat awal tadi. Surah An-Naba iaitu surah yang pertama mengandungi 40 ayat. Surah yang kedua, surah An-Nazi'at, mengandungi 46 ayat. Surah Abatha, surah yang ketiga, mengandungi 42 ayat. Surah yang keempat, surah At-Takwir, mengandungi 29 ayat. Sehinggalah kepada surah yang ke-37, surah An-Nas, mengandungi 6 ayat. Untuk saya menyebutkan ke-37 surah tersebut agak panjang dan akan mengambil masa yang lama. Kita hanya memberi ketumpuan kepada sinopsis ringkas sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jika berminat untuk berkenalan, ingin mengetahui latar belakang surah-surah yang membentuk juzuk yang ke-30 ini, tuan-tuan bolehlah membuka mushaf, tuan-tuan buka Al-Quran, tuan-tuan rujuk pada muka surat yang ke-582 sehinggalah muka surat 604. Jika kita hitung dari sudut jumlah ayat yang membentuk juzuk yang ke-30 ini, setelah saya hitung, kesemua jumlah ayat yang membentuk juzuk yang ke-30 ini adalah sebanyak 564 ayat. 564 ayat setakat yang saya hitung. Jika ada kesalahan, mungkin boleh diperbaiki. Jika tuan-tuan membuat semakan di dalam Al-Quran, jika ayat yang telah saya sebutkan tadi ini tidak tepat, mohon diberikan penambahbaikan. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian, juzuk yang ke-30 ini, para ulama yang mengkaji tentang Al-Quran, mereka telah pun mengatakan bahawa juzuk yang ke-30 ini dia terdiri daripada dua jenis surah. Maksud saya adalah juzuk yang ke-30 ini kebanyakannya adalah surah Makkiyah, manakala ada beberapa surah yang dikategorikan oleh para ulama sebagai surah Madaniyah. Jika dilihat secara terperinci, surah Makkiyah adalah terdiri daripada 33 surah, manakala surah Madaniyah terdiri daripada 3 surah. Apakah surah Madaniyah tersebut?
mengikut Al-Imam At-Tabari, beliau mengatakan surah Madaniyah dalam juzuk 30 itu, yang pertama adalah surah Al-Bayyinah, kemudian surah Al-Zalzalah, dan surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Ini bermakna daripada 37 surah yang telah pun saya sebutkan tadi, hanya 3 surah sahaja yang dia dikategorikan oleh para ulama seperti mana kata Al-Imam At-Tabari, ia adalah surah Madaniyah. Tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati sekalian, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita berkenaan dengan pengenalan ringkas tentang juzuk 30 ini. Para ulama yang mengkaji tentang Al-Quranul Karim, mereka telah pun membahagikan ataupun mereka telah menyebutkan bahawa surah-surah dalam juzuk yang ke-30 ini, dia adalah surah yang dikategorikan dengan surah mufassal. Apakah itu surah mufassal? Surah mufassal ini adalah surah-surah yang ayatnya pendek, dan ayat-ayat dan surah ini dia mempunyai ayat yang pendek, yang ayat pendek kemudian disambung dengan ayat yang lain. Tidak seperti surah-surah At-Tiwal, tidak seperti surah-surah Al-Mi'un. Tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati sekalian, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita tentang munasabah tasmiyah surah, ataupun kita katakan sebagai apakah hikmah ataupun munasabah surah ini dinamakan dengan surah-surah seperti mana yang kita sedia maklum. Contohnya An-Naba. Kenapa namanya An-Naba? Surah itu dinamakan dengan surah Al-Kafirun. Kenapakah surah itu dinamakan dengan nama surah Al-Kafirun dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati sekalian, surah An-Naba dia dinamakan dengan surah berita penting. An-Naba adalah berita penting. Kemudian An-Nazi'at bermakna para pencabut yang merujuk kepada para malaikat. Manakala surah Abasa bermakna bermasam muka, merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian surah yang berikutnya adalah At-Takwir. Apa makna At-Takwir? At-Takwir bermakna penggulungan. Ia merujuk kepada Allah menggulung matahari. Yang berikutnya ada Al-Infitar. Apakah makna Al-Infitar? Al-Infitar bermakna terbelah. Ia merujuk kepada langit yang dibelah. Al-Mutaffifin merujuk kepada makna orang yang curang dalam timbangan dan juga dalam sukatan. Al-Insyiqaq bermakna terbelah. Dia sama seperti mana makna dalam surah Al-Infitar itu, merujuk juga kepada terbelahnya langit nanti pada permulaan berlakunya hari kiamat. Al-Buruj pula bermakna gunggusan bintang. Manakala At-Tariq bermakna yang dapat dilihat pada malam hari. Al-A'la bermakna Tuhan yang maha tinggi. Al-Ghashiyatu bermakna hari kiamat. Manakala Al-Fajr, ia bermakna waktu fajar. Al-Baladu ataupun surah Al-Balad ini, apakah makna Al-Balad? Al-Balad bermakna kota, ia merujuk kepada kota Makkatul Al-Mukarramah. Manakala Asy-Syamsu bermakna matahari. Al-Lailu adalah malam. Ad-Duha merujuk kepada waktu duha. Manakala surah Al-Syarhu ataupun Asy-Syarhu bermakna apa? Merujuk kepada dada yang dilapangkan. At-Tin bermakna buah tin. Al-Alaq bermakna segumpal darah. Al-Qadar bermakna kemuliaan. Al-Bayyinatu bermakna bukti yang nyata. Al-Zalzalatu merujuk kepada satu goncangan yang sangat kuat. Al-Adiyatu merujuk kepada kuda perang yang berlari dengan pantas. Manakala Al-Qari'atu bermakna hari kiamat. At-Takathur merujuk kepada bermegah-megah. Al-Asru kita sedia maklum bermakna masa.
Al-humadhah merujuk kepada pengumpat. Al-filu bermakna gajah yang besar. Quraisy bermakna bangsa Quraisy. Manakala al-ma'un boleh diterjemahkan dengan makna bantuan. Al-Kautharu bermakna nikmat yang banyak. Al-Kafirun bermakna orang-orang kafir. Manakala surah An-Nasru, An-Nasru itu makna apa? Ia bermaksud pertolongan, merujuk kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Manakala Al-Masad merujuk kepada tali sabut yang dipintal dengan kuat. Al-Ikhlas merujuk kepada keikhlasan beribadat kepada Allah. Manakala dua surah yang terakhir Al-Falaq bermakna waktu subuh. Manakala surah yang terakhir surah An-Nas, apakah maksud An-Nas? An-Nas merujuk kepada maksud manusia. Ini bermakna kita telah pun mengetahui tentang terjemahan kepada nama-nama surah. Semoga kita mendapat manfaat daripada nama-nama surah yang telah pun saya sebutkan. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasihi sekalian, kita terus kepada bab yang berikutnya ataupun topik yang berikutnya adalah berkenaan dengan tema-tema yang boleh kita kaitkan bagi setiap surah yang telah pun saya sebutkan. Begitu juga kita akan terus pergi kepada tajuk apakah ciri-ciri bagi setiap surah yang ada di dalam juzuk yang ke-30 ini. Saya mulakan terlebih dahulu dengan surah An-Naba. Surah An-Naba ini temanya adalah berkenaan dengan Allah menetapkan akan kejadian hari kebangkitan. Apakah maklumat ringkas yang boleh diambil dalam surah An-Naba? Dalam surah An-Naba ini Allah mengkhabarkan, Allah memberitakan bahawa yang pertama Allah memberitahu Allah memberitahu kepada kita bahawa ada beberapa bukti di dalam surah An-Naba itu yang menunjukkan Allah itu berkuasa. Yang kedua, Allah menyebutkan dalam surah An-Naba tentang bukti-bukti bahawa hari kebangkitan, hari kiamat itu pasti akan berlaku. Dan yang paling penting sekali adalah Allah mengkhabarkan kita dalam surah An-Naba semua perkara yang kita lakukan di muka bumi ini, tidak kiralah tuan-tuan dan puan-puan sama ada dia kecil ataupun dia besar, sama ada dia dosa ataupun dia perhala, ia telah pun tertulis di dalam buku catatan amalan. Bolehlah dirujuk pada ayat yang ke-29. Manakala surah An-Nazi'atu temanya adalah berkenaan dengan peringatan tentang amaran, tentang ancaman Allah berkaitan dengan situasi yang berlaku semasa di hari akhirat. Dalam surah An-Nazi'at ini Allah telah pun memberitahu kepada kita ada dua keadaan situasi di alam akhirat, iaitu yang pertama, ada manusia ini mereka sangat ketakutan, berdebar-debar mereka kerana ketakutan di alam akhirat. Dan yang kedua, Allah memberitahu kepada kita bahawa ada manusia di alam akhirat ini pandangan mata mereka tunduk, gerun melihat kejadian di alam akhirat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain itu antara pelajaran yang boleh kita ambil, pengajaran yang boleh kita ambil dalam surah An-Nazi'at ini, Allah memberi amaran, memberi ancaman kepada kita bahawa manusia akan dapat mengingati semua perkara yang pernah dilakukan. Kalau surah An-Naba Allah beritahu semua amal telah tertulis, manakala surah An-Nazi'at Allah mengingatkan kita semua bahawa kita nanti di alam akhirat akan mengingati semua mengingati semua amal yang pernah kita lakukan di muka bumi ini. Boleh rujuk pada ayat yang ke-35. Seterusnya surah Abasa. Surah Abasa ini dia berkaitan dengan temanya adalah Allah ingin menghiburkan orang-orang Islam yang lemah seperti Abdullah bin Umi Abi Maktum contohnya,
yang mana tema ini adalah satu hiburan kepada orang-orang mukmin yang lemah, kepada orang mukmin yang miskin. Antara kandungan dalam surah Abasah ini, tuan-tuan dan puan-puan, Allah mengingatkan kita semua bahawa nanti di alam akhirat setiap daripada kita akan disibukkan. Maknanya manusia akan menjadi sangat sibuk di alam akhirat nanti, sehingga kita sudah tidak mempedulikan ahli keluarga kita dan orang-orang yang lain, kerana masing-masing sibuk dengan urusan masing-masing di alam akhirat nanti. Berujuk pada muka surat yang ke-37. Selanjutnya surah At-Takwir. Surah At-Takwir temanya adalah berkenaan dengan keamanan yang akan diperolehi di alam akhirat nanti dengan mengikuti segala jalan-jalan yang telah pun ditunjuki oleh Allah yang bersifat Ar-Rahman. Antara ciri surah At-Takwir ini, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah hormati sekalian, surah At-Takwir ni kandungannya yang sangat berat itu menyebabkan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi beruban. Maksudnya surah At-Takwir ini adalah salah satu daripada surah yang menyebabkan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam beruban, kerana memahami tentang beratnya kandungan maksud yang terkandung dalam surah At-Takwir ini, seperti mana hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Dalam surah At-Takwir ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ada 12 sumpah. Maknanya Allah bersumpah dengan 12 maknanya ada 12 sumpah Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah ingin menegaskan kepada kita bahawa setiap diri daripada kita akan mengetahui nanti apa yang telah kita kerjakan semasa kita hidup. Surah yang berikutnya, tuan-tuan dan puan-puan, adalah surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar temanya berkenaan dengan amaran Allah terhadap tipu daya dunia. Ambil perhatian tuan-tuan dan puan-puan, dalam surah Al-Infitar Allah mengingatkan bahawa wahai manusia, semua kita akan sentiasa didampingi oleh malaikat pencatat amalan. Seterusnya surah Al-Mutaffifin. Apakah tema surah Al-Mutaffifin? Surah Al-Mutaffifin temanya Allah ingin memberitahu kepada kita bahawa betapa tingginya akhlak ini di dalam Islam. Surah Al-Mutaffifin Allah menceritakan tentang orang yang curang. Orang yang curang di dalam timbangan, orang yang curang di dalam sukatan. Akhlak yang benar, akhlak yang tinggi di dalam agama, kita akan berlaku jujur. Tapi ada orang yang curang dalam timbangan dan sukatan. Apabila mereka diberikan timbangan, mereka minta dilebihkan. Manakala apabila dia menimbang untuk orang lain, dia pula akan mengurangkan hak orang lain. Perkara ini bolehlah dirujuk dalam surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin ini juga yang menariknya, Allah menceritakan tentang buku catatan amalan manusia. Siapa yang mendapat ataupun kita katakan catatan amalan buruk ini di kalangan orang-orang fujar yang dahaka ini, dianya terletak di sijin. Manakala catatan amalan orang-orang yang baik di kalangan al-abrar, dia terletak di illiyin. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati sekalian, kita lanjutkan lagi kepada surah yang berikutnya, iaitu surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq ini temanya bolehlah kita kaitkan dengan pembongkaran amalan-amalan di alam akhirat. Apakah ciri surah Al-Insyiqaq ini? Antara maklumatnya adalah dalam surah Al-Insyiqaq Allah memberitahu kepada kita, siapa yang terima buku amalan daripada sebelah kanan, maka hisabnya akan dipermudahkan. Manakala sesiapa yang menerima buku daripada sebelah kiri, amalnya ataupun hisabnya akan disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, menariknya tentang surah Al-Insyiqaq ini, ia merupakan salah satu daripada 3 surah yang dicadangkan oleh Nabi SAW untuk dipelajari dan difahami, kerana surah Al-Insyiqaq, surah At-Takwir dan surah Al-Infitar merupakan surah-surah yang
memberikan gambaran tentang kejadian-kejadian di alam akhirat nanti. Surah yang berikutnya adalah surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj adalah surah yang temanya berkenaan dengan berpegang teguh dengan akidah. Dalam surah Al-Buruj, Allah memaparkan berkenaan dengan kisah benar berkaitan dengan penggali parit yang telah menggali parit, kemudian mereka memasukkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka belajarlah surah tersebut dan carilah cerita yang sebenar yang boleh didapati dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kisah seorang raja dengan seorang budak, dan akhirnya budak ini mati dipanah oleh raja tersebut, yang akhirnya membawa kepada mereka menggali parit dan mereka menghumbankan orang-orang yang beriman kepada Allah, dimasukkan ke dalam parit yang penuh dengan api-api yang sangat mengerikan. Seterusnya surah At-Tariq. Apakah tema surah At-Tariq? Surah At-Tariq temanya berkenaan dengan kejadian manusia merupakan bukti tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Tariq, Allah menyebutkan tentang hakikat akhirat ini. Dalam surah At-Tariq, Allah mengkhabarkan kepada kita semua, tuan-tuan dan puan-puan, bahawa segala rahsia, segala isi hati ini akan dibuka dan akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah yang berikutnya adalah surah Al-A'la. Tema surah Al-A'la ini adalah satu amaran kepada orang-orang mukmin berkenaan dengan kehidupan di alam akhirat. Antara maklumat yang boleh kita ambil dalam surah At-Tariq ini, Allah mengingatkan kepada diri saya, kepada diri kita semua, bahawa kehidupan di akhirat ini adalah lebih baik dan lebih kekal daripada kehidupan di dunia ini. Bolehlah rujuk pada ayat yang ke-16. Manakala surah yang berikutnya, surah Al-Ghashiyah. Surah Al-Ghashiyah temanya berkenaan dengan Allah mengingatkan tentang balasan kepada orang yang taat, dan Allah mengingatkan balasan kepada orang-orang yang kafir. Balasan kepada orang yang kafir boleh rujuk dari ayat kedua hingga ayat 7, manakala balasan kepada orang yang taat kepada Allah bolehlah rujuk pada ayat yang ke-8 sehinggalah ke ayat yang ke-16 dalam surah Al-Ghashiyah. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan, surah yang berikutnya adalah surah Al-Fajri. Surah Al-Fajri ini temanya adalah pengawasan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dalam surah Al-Fajri ini, Allah ada menyebutkan tentang kisah 3 kaum yang telah pun Allah musnahkan, iaitu pertama kaum Ad, kaum Thamud dan kaum Fir'aun bersama dengan kumpulan-kumpulannya. Dalam surah Al-Fajri ini, Allah ada menyebutkan tentang 4 ciri penghuni neraka. Antaranya adalah penghuni neraka ini siapa yang tidak memuliakan anak yatim, tidak memberi makanan kepada anak yatim. Yang ketiga, makan harta warisan secara batil. Begitu juga cinta secara berlebihan kepada harta pun boleh membawa kepada azab di dalam api neraka. Surah Al-Balad. Surah Al-Balad temanya berkenaan dengan dunia ini adalah sebagai tempat ujian Allah. Allah ingin menguji manusia, dan dunia ini sebenarnya memang Allah jadikan sebagai tempat yang sukar, tempat yang susah bagi manusia. Dalam surah Al-Balad, Allah menyebutkan tentang 2 kategori manusia. Yang pertama adalah manusia yang digelarkan sebagai golongan kanan, ashabul yamin ataupun ashabul maimanah, manakala kumpulan yang kedua iaitu ashabul mash'amah, iaitu golongan kiri. Jika tuan-tuan ingin maklumat lanjut tentang ciri-ciri golongan kanan dalam surah Al-Balad, bolehlah rujuk pada ayat 13 sehingga ayat nombor 18, manakala ciri golongan kiri ini bolehlah rujuk pada ayat yang ke-19. Surah yang berikutnya adalah surah Asy-Syamsi. Surah Asy-Syams
Surah Asy-Syams ini temanya berkenaan dengan penyucian jiwa seseorang, yang mana dikaitkan dengan kejayaan dan dikaitkan juga dengan kerugian. Dalam surah Asy-Syams ini merupakan surah yang banyak Allah bersumpah. Jika kita hitung berapakah jumlah sumpah Allah, ada 11 sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Asy-Syams. Allah bersumpah kerana Allah ingin menegaskan tentang kejayaan, keberuntungan orang-orang yang dia sentiasa menyucikan jiwanya, manakala Allah ingin menegaskan bahawa sangatlah rugi bagi sesiapa yang mengotori jiwanya. Surah Al-Lail. Surah Al-Lail dikaitkan ataupun temanya bolehlah kita kaitkan dengan pemurah, dan kita juga boleh kaitkan dengan bakhil. Surah Al-Lail ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tips. Maksudnya siapa yang nak mudah pergi ke syurga, dia mesti lakukan 3 perkara ini. Yang pertama, dia mesti infak harta di jalan kebaikan. Yang kedua, mesti diselangi, diiringi dengan sifat rasa takut, iaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dia membenarkan segala perkara baik yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala sesiapa yang mempunyai sifat bakhil, dia sentiasa merasa cukup serba-serbi harta dia. Yang ketiga, dia tidak membenarkan segala perkara baik yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia merupakan satu jalan yang susah menuju syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati sekalian adalah surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha ini adalah satu surah yang Allah ingin menunjukkan, yang mana Allah menunjukkan betapa perhatiannya Allah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah Ad-Duha ini antara kandungannya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang 3 berita gembira untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah juga menceritakan tentang 3 nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah yang berikutnya adalah surah surah Asy-Syarh ataupun surah Al-Insyirah, yang mana temanya masih lagi berkenaan dengan perhatian Allah kepada Rasulnya, ataupun bolehlah kita katakan nikmat-nikmat Allah yang Allah kurniakan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Insyirah ini Allah menyebutkan tentang nikmat yang sangat tinggi di dunia ini. Setelah nikmat iman adalah Allah melapangkan dada manusia. Manakala nikmat di akhirat yang sangat besar juga adalah dihapuskan dosa-dosa manusia ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati sekalian, surah yang berikutnya adalah surah At-Tin. Surah At-Tin ini temanya berkenaan dengan manusia ini adalah sebaik-baik penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah At-Tin, Allah memberitahu kepada kita siapa yang dia ingin mengekalkan kejadian manusia yang terbaik, maka dia mesti beriman dan dia mesti beramal saleh. Manakala manusia ini akan menjadi seburuk-buruk kejadian, akan berada pada serendah-rendah kedudukan jika dia tidak beriman ataupun dan tidak melakukan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala surah Al-Alaq, surah Al-Alaq ini temanya tentang kemuliaan manusia dengan ilmu pengetahuan, dan manusia ini menjadi mulia juga dengan banyak beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Alaq, Allah memberitahu kepada kita semua bahawa siapa yang ingin mendekatkan diri dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, antara amal yang bagus yang dilakukan adalah dengan memperbanyakkan bersujud, iaitu memperbanyakkan salat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala surah Al-Qadar, surah Al-Qadar ini temanya berkenaan dengan kelebihan malam Al-Qadar. Kita sedia maklum, nilai satu malam Al-Qadar ini melebihi 1000 bulan. Surah Al-Bayyinah temanya adalah berkenaan dengan agama Allah. Agama yang diterima oleh Allah, agama di sisi Allah hanyalah satu, iaitu Islam.
Dalam surah Al-Bayyinah, Allah memberitahu kepada kita semua bahawa inti utama kepada ibadah ini adalah ikhlas mukhlisina lahuddin. Surah Al-Zalzalah temanya berkenaan dengan penghisapan di alam akhirat yang sangat terperinci. Di antara kandungan surah Al-Zalzalah ini, Allah memberitahu kepada kita bahawa segala amal yang kita lakukan ini akan dihisab. Sama ada amal baik, sama ada amal buruk, walaupun sebesar zarrah, iaitu sebesar semut kecil. Itu dikatakan az-zarrah sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi SAW melalui hadisnya. Surah Al-Adiyat adalah surah yang berkaitan dengan penyebab manusia itu dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara penyebab utama manusia ini mendapat kecelakaan, kebinasaan di alam akhirat adalah kufur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Qari'ah pula, surah Al-Qari'ah adalah surah temanya berkenaan dengan situasi di alam akhirat. Yang mana di alam akhirat nanti dalam surah Al-Qari'ah ini Allah menceritakan tentang ada manusia yang amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya, manakala ada manusia pula yang amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya. Surah At-Takatsur, surah At-Takatsur temanya berkaitan dengan ancaman Allah kepada mana-mana manusia yang lalai terhadap alam akhirat. Dalam surah At-Takatsur, di antara perkara-perkara yang boleh menyebabkan manusia menjadi lalai, tidak memberi tumpuan kepada kehidupan di alam akhirat, ada 3. Antaranya adalah angan-angan yang panjang, perniagaan, urusan dunia seperti urusan jual beli, termasuklah harta dan anak-anak yang menyebabkan manusia ini lalai dalam membuat persiapan menuju kepada alam akhirat. Tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian, surah yang berikutnya adalah surah Al-Asr. Surah Al-Asr ini temanya berkenaan dengan kerugian, berkenaan dengan kejayaan yang sebenar-benarnya. Dalam surah Al-Asr kita sedia maklum, Allah menyebutkan tentang ada 4 ciri orang yang beruntung, iaitu pertama dia beriman, yang kedua dia buat amal soleh, yang ketiga dia berpesan-pesan kepada kebenaran, yang keempat dia berpesan kepada kesabaran. Surah Al-Khumazah temanya berkenaan dengan manusia yang tertipu dengan harta benda. Tertipu dengan harta benda ini menyebabkan manusia itu terpaksa menghabiskan waktu dia hanya untuk mengumpulkan harta, manakala tipu daya harta ini menyebabkan manusia ini lalai untuk memberi tumpuan kepada kehidupan di alam akhirat. Surah Al-Fil temanya berkenaan dengan kurniaan Allah terhadap orang-orang Quraisy. Dalam surah Al-Fil kita sedia maklum bagaimana Allah memberitahu bahawa ada tentera-tentera bergajah yang telah dibinasakan oleh Allah sebagai peringatan dan amaran kepada orang Arab musyrikin. Jika mereka kufur kepada Allah, mereka mendustakan Nabi SAW, tidak mustahil Allah boleh membinasakan mereka sebagaimana tentera bergajah yang telah pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala surah Quraisy adalah surah yang berkaitan dengan kemuliaan orang-orang Quraisy yang pandai berdagang, yang mana mereka ni sudah dikenali di dunia luar. Mereka ini adalah umat yang Allah muliakan, sehingga mereka ini selamat untuk berdagang di musim sejuk dan juga di musim panas. Manakala surah Al-Ma'un temanya berkenaan dengan peringatan ataupun ancaman Allah tentang hak-hak Allah yang mesti dipenuhi dan peringatan tentang hak-hak manusia yang mesti dipenuhi. Hak terhadap Allah dalam surah Al-Ma'un yang paling utama adalah ibadat salat. Dan hak sesama manusia dalam surah Al-Ma'un ada kaitan dengan zakat, sedekah dan melakukan kebajikan kepada manusia yang lain. Manakala surah Al-Kautsar temanya berkenaan dengan kurniaan Allah yang Allah berikan ke atas nabinya sallallahu alaihi wasallam.
Dalam surah Al-Kawthar ada dua ibadah yang sangat mulia, iaitu yang pertama ibadat salat yang dilakukan ikhlas mata-mata kerana Allah, dan yang kedua adalah melakukan sembelihan ataupun kita sebutkan dengan istilah korban binatang ternakan, dan yang paling utama adalah unta. Berikutnya adalah surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun ini temanya adalah menjauhi diri daripada melakukan kesyirikan. Istimewanya surah Al-Kafirun ini, tuan-tuan dan puan-puan, surah Al-Kafirun ini merupakan salah satu daripada 3 surah yang Allah pernah namakan surah itu dengan nama kumpulan manusia. Selain surah Al-Kafirun adalah surah Al-Mu'minun dan juga surah Al-Munafiqun. Surah Al-Kafirun ini pengajaran dan pelajarannya adalah kita boleh bina satu tagline, iaitu dulu kita Islam, sekarang kita Islam, dan selama-lamanya kita akan berada di dalam agama Islam. Manakala surah An-Nasr, surah An-Nasr ini temanya berkenaan dengan tanda-tanda hampirnya ajal Nabi SAW. Dalam surah An-Nasr ini Allah menyebutkan tentang kemenangan yang hakiki adalah apabila manusia itu masuk secara berbondong-bondong ke dalam agama Islam. Dan di sini juga Allah mengingatkan bahawa sumber kemenangan itu adalah berpunca dan datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Surah yang berikutnya ini, tuan-tuan, adalah surah Al-Mathad ataupun surah Abu Lahab. Surah Al-Mathad ini adalah temanya berkenaan dengan balasan Allah kepada musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam ini dalam surah Al-Mathad, Allah memberitahu kepada kita bahawa musuh Islam ini sebenarnya ramai. Ada musuh Islam di kalangan kaum kerabat sendiri, dan ada kalanya musuh Islam ini terdiri daripada orang luar. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati sekalian, ada 3 lagi surah yang masih berbaki dalam juzuk yang ke-30 ini, iaitu surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ini kita sedia maklum, surah Al-Ikhlas temanya adalah tentang ketauhidan, temanya tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Ikhlas ini, tuan-tuan, ada 5 sifat yang Allah ceritakan. Yang pertama, Allah memberitahu bahawa tiada sekutu baginya kerana dia adalah Maha Esa. Yang kedua, Allah sedikit pun tidak berhajat kepada mana-mana makhluknya, bahkan makhluknya lah yang bergantung kepada Allah. Yang ketiga, tiada permulaan bagi Allah. Yang keempat, tiada pengakhiran bagi Allah. Dan yang kelima, tiada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah yang berikutnya adalah surah Al-Falaq. Dan surah Al-Falaq ini adalah perlindungan kepada Allah daripada kejahatan-kejahatan yang datang daripada luar, ataupun boleh kita kaitkan dengan kejahatan-kejahatan dunia. Dalam surah Al-Falaq ini ada 4 perlindungan yang kita pohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu kejahatan makhluk-makhluk. Yang kedua, kejahatan malam apabila telah gelap. Kejahatan yang ketiga, kejahatan perbuatan penyihir-penyihir. Dan yang keempat, kejahatan manusia-manusia yang dengki. Manakala surah yang terakhir adalah surah An-Nas. Surah An-Nas temanya adalah memohon perlindungan kepada Allah daripada perkara yang boleh merosakkan agama. Apakah perkara yang boleh merosakkan agama? Iaitu was-was daripada syaitan yang mewaswaskan di dada-dada manusia. Oleh demikian, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati sekalian, sentiasalah memohon kepada Allah perlindungan seperti mana perlindungan yang terdapat dalam surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Dan marilah kita semua memberikan keikhlasan yang sepenuhnya dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sahaja yang dapat saya kongsikan dalam sinopsis juzuk yang ke-30 ini. Semoga kita semua mendapat manfaat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudahi dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.